Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah Maghrib pada malam ini menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam dalam tajuk kehidupan berkeluarga. Kita dah baca minggu lepas, 2 minggu lepas, berkaitan la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada kepadrian, kependitaan dalam Islam di segi perkahwinan. Dan kita dah bahas hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, dan juga ada yang harus. Dia meliputi 5 hukum taklifi itu. Tapi asal hukum berkahwin ialah sunat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi malam ni kita sambung muka surat 312. Muka surat 312, melihat tunang wanita. Dah tunang wanita, melihat tunang lah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, muka surat 312. Jadi bila kita dah bincang hukum perkahwinan, okey, kita lah ni nak nikah kita dah. Dan hasil daripada motivasi, jadi kita nak nikah lah, nak ambil sunnah dia, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi proses dia. Nah, proses untuk berkahwin itu dia ada proses-proses dia lah tuan-tuan. Kalau ada dalam adat orang Melayu, dia didahului dengan merisik dan merisik khabar. Jadi dia akan menghantar orang lain, contoh untuk merisik bakal isteri dia, bakal yang tunang dia, ataupun bakal menantu dia. Nah, cuba bertanya perangai macam mana, kerja apa, macam-macam lah dia tanya, risik. Sebelum dia nak pergi Mina tu, kalau kita mana risik dulu. Risik ni biasanya dihantar orang lain. Keluarga tak pergi sendiri, si pengantin lelaki tak pergi sendiri, biasanya dia akan hantar wakil lah, mana, untuk merisik. Ataupun dia merisik daripada jauh sahaja, untuk dia nak dapatkan info. Hari ini cukup mudah nak dapatkan info tentang seorang wanita, contoh mana, sekian-sekian di taman sekian-sekian, alamat rumah sekian-sekian, mudah. Baik tuan-tuan, jadi bila kita ada risikan awal, kemudian kita nak meminang lah, nak meminang. Jadi apa hukum kita melihat kepada bakal tunang? Tajuk ni akan bahaskan hukum melihat kepada tunang. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, perbuatan seperti ini dibenarkan syarak. Seorang lelaki melihat kepada bakal isteri dia lah, dibenarkan pada syarak. Kita mengaji dulu bab melihat, tak boleh. Bab melihat ni kita tidak boleh melihat kepada perempuan. Dalam mazhab Syafi'i pula tidak boleh melihat walaupun kepada tempat yang bukan aurat, muka dan juga tangan hingga pergelangan tangan. Kita dah bahas dulu mazhab Syafi'i lah. Qardawi bawa dia ambil pendapat yang kata boleh dengan syarat tidak ada syahwat dan sebagainya.
Kalau kita bahas Syafi'i memang tak boleh kan? Tidak boleh melihat kepada muka dan tidak boleh melihat kepada tangan sampai ke pergelangan tangan, walaupun dia bukan aurat, sebab aurat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Bermakna muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan bukan aurat. Walaupun bukan aurat, dalam mazhab Syafi'i dibahas tidak boleh melihat kecuali ada keperluan. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kecuali ada keperluan lah, seperti jual beli, syarikat, muamalah dan sebagainya, dan termasuklah bab ini keperluan dia. Melihat untuk dijadikan perempuan tersebut sebagai bakal isteri, maka harus pada syarat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan niatnya, apabila seseorang muslim sudah berazam hendak berkahwin dan niatnya sudah tekad untuk meminang seorang perempuan wanita, sebelum melangkah untuk berkahwin dengannya, ianya bertujuan supaya dia benar-benar mengenali siapa yang ingin dilamarnya itu. Tidak wajar baginya untuk meneruskan lamaran itu dengan menutup mata agar terselamat dari tersalah lamaran dan terjatuh ke dalam keputusan yang salah yang bakal menyeret kepada perkara yang tidak diingini. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hidup zaman kita ni perlu bukan melihat? Tengok hari dah. Tengok hari kan. Makna gambaran masyarakat Islam ni tidak ada ikhtilaf. Itu satu. Ikhtilaf apa dia? Ikhtilaf ni percampuran lelaki dan perempuan itu tidak ada. Sebab itu dia perlu kepada melihat sebelum dia jadikan perempuan itu isteri dia. Kita kena bayangkan dulu masyarakat Islam ni tidak ada ikhtilaf, lelaki dan perempuan tidak ada. Daripada sekolah peringkat tadika tidak dicampur lelaki perempuan, pergi sekolah rendah tidak dicampur lelaki perempuan, pergi sekolah menengah tidak dicampur, masuk U pun tidak dicampur. Nak tengok sana. Jawab. Kalau macam tu kehidupan kita, memang kita tak pernah tengok perempuan. Kalau tengok pun memang tak pernah. Satu. Yang kedua, berkemungkinan perempuan-perempuan itu semua memakai nikah. Maka kita tidak dapat melihat. Tapi suasana hari ini, daripada sekolah tadika dah campur lelaki perempuan, masuk sekolah rendah dah campur lelaki perempuan, masuk sekolah menengah pun campur lelaki perempuan, ada beberapa sekolah saja tidak mencampurnya, masuk U pun sama. Jadi suasana seperti itu tidak perlu lagi melihat, sebab dia sudah melihat daripada awal. Kalau dia jatuh cinta sejak daripada sekolah rendah, dia nasi cinta sekolah rendah ni. Sekolah rendah dari itu cinta, sekolah rendah sudah cinta monyet, jangan saya bagi. Nah, jangan main cinta monyet, main cinta dinosaur. Itu sama-sama masuk sekolah menengah yang sama, sama-sama masuk U yang sama. Perlukah dia melihat? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, gambaran kita hak Islam betul-betul macam tu lah. Ni betul keluar tajuk ni. Suasana kita hari ini tak perlu. Si lelaki itu hari-hari dah melihat perempuan tadi, cuma hak tak tengok ayah dia. Cik Nasir tak tengok lagi. Nabi hari dah betul lagi. Tu lah, sekolah tak tengok. Oh, hebat. Bapak tak tengok, mak dia tak tengok, keluarga saja tak tengok, maka bolehlah pergi melihat. Siapa lihat? Pak dia. Siapa lihat? Mak dia. Tu je. Dia hari-hari dah tengok. Kerja sekali, ngaji sekali. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu kita kena jaga. Nah, kalau hak lelaki tadi boleh jaga, walaupun dia daripada awal mereka ada ikhtilaf, percampuran lelaki dan perempuan, tapi dia tidak pernah melihat pun secara sungguh-sungguh, lihat itu-gitu saja. Nah, sebab tidak ada keperluan, ada kan dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kebanyakan kita ni dalam bab itu sudah melihat. Nah, mana kita sudah melanggar hak mazhab Syafi'i, hak kata tak boleh tu memang semua langgar, tuan-tuan. Dia pergilah mazhab-mazhab lain mengatakan tidak ada syahwat, ambil yang tu. Nah, nak pegang Syafi'i di situ memang tidak ada siapa pun yang mampu pegang di situ. Tuan-tuan, dalam keadaan hidup kita hari ini, pendapat itu memang kita tak boleh nak pegang. Sebab dia terlalu ridik. Nah,
Jadi kita boleh pergi pada pendapat lain, pendapat mazhab lain yang kata tanpa syahwat boleh melihat kepada muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Sebab nak cari tak melihat tu memang tidak ada. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kalau pakai pendapat Syafi'i tidak boleh melihat kepada bukan aurat itu pun, baik, bermakna bila keperluan, bila kita nak berkahwin dengan dia tu saja hak boleh kita pergi tengok. Perempuan lain tak boleh. Perempuan yang kita nak jadikan isteri itu saja diharus oleh syarak untuk kita melihat kepadanya. Lihat tempat apa dia tak bincang lagi ni. Kita lah bincang melihat kepada perempuan yang nak jadi bakal isteri. Baik. Sebab dia macam kita nak beli, dia menikah dengan jual beli lebih kurang. Tapi bukan kita nak kata menikah tu jual beli, tidak, dari segi pengurusan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, jual beli kita nak tengok barang. Kita tak boleh beli barang yang kita tak pernah tengok. Macam mana kita nak beli satu barang sedangkan kita tak pernah tengok? Kita beli online pun kita tengok gambar dia. Gambar cantik lah, datang benar hak betul, tak antik pun betul cantik. Nah, dalam gambar tu berkilat, datang buruk. Tapi bentuk dia sama lah. Kalau kata printer, bentuk dia printer. Kalau kata komputer lah. Tapi hak dalam gambar tu berkilat. Hak baru ini, hak kita dapat tu bercalar. Tapi kita dapat bentuk dia, kita dapat tengok bentuk dia. Hak ni jenis ni, yang ni jenis ni. Kereta kita nak beli, kita tengok. Walaupun kereta baru keluar daripada kilang, kita nak tengok cutting dia, nak tengok bentuk dia. Kita berkenal ataupun tidak dengan bonet dia, dengan dia punya bahagian depan dia, dengan tempat duduk seat dia, dengan kedudukan dia, kita dengan steering. Betul je nanti. Boleh pernah beli kereta? Tak ada kereta. Pakai helikopter. Sama juga. Kereta boleh tracking. Mana kalau kita tak tengok beli, lepas tu kita tak suka tracking kereta baru. Bini nak macam tu. Tracking lah bini. Makna melihat bakal isteri lebih diutamakan tak? Bila kita nak lihat, kita nak beli barang pun kita nak kena tengok. Ni nak nikah bukan boleh buat macam barang, boleh tracking ataupun bertukar begitu saja. Dia kalau boleh nikah ni nak hidup tu sampai mati lah. Sampai kita mati, kita nak bersama dengan dia, tak naklah tukar-tukar macam tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita tengok nak bagi puas hati, hikmah melihat untuk kita rasa puas hati sebelum kita memiliki sesuatu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hal yang demikian kerana pada mata akan menggerakkan hati, dan secara kebiasaannya pertemuan mata dengan mata akan membuka jalan untuk pertemuan hati dan pertemuan jiwa. Dia kena tengok pertemuan mata dulu, mana pertemuan fizikal dulu, baru akan melahirkan pertemuan hati. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu yang pertama. Baik, kita tengok hadis-hadis bila dia kata dibenarkan syarak, mana dia punya nas, mana dia punya hujjah. Baik, Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anazarta ilaiha? Qala la. Qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Kama sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pernah ketika aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Di antara nama yang kita pakai lah, nama dia, riwayat dia banyak, tapi nama yang masyhur yang dipakai Abdurrahman bin Sakhr. Dia cerita ketika dia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan berkahwin dengan wanita dari suku Ansar. Nak nikah ni tak apa, tuan-tuan. Nak nikah ni elok kita cerita kat Allah. Kalau kita bertunang pun eloknya cerita kat Allah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia ada banyak lah sebab dia. Di antara sebab dia, kalau nak tunang lebih-lebih lagi perempuan, jadi biar orang tahu, nanti orang lain tak boleh minang dia. Kita bila kita tahu seorang perempuan yang sudah dibina orang,
maka kita haram meminang. Kita akan bahas bab dia lepas daripada ini. Nah, jadi kalau perempuan tadi dia sudah bertunang, kita tidak dihebohkan. Senyap, tak tahu siapa. Jadi kita pun nak masuk minang, maksud kita tak berdosa sebab kita tak tahu. Yang kata dia sudah tunang. Nah, lepas kita masuk baru diberitahu oleh bapa dia, oleh wali dia, yang kata anak dara ni sudah tunang. Tak apalah, yang tu kita tak berdosa sebab kita tak tahu. Sebab tu afdal tunang ni hebahkan begitu. Nah, ini lelaki ni dia nak nikah, dia pergi jumpa Nabi. Kalau kita jumpa Tok Imam. Baik. Bila dia jumpa Nabi, lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, sudahkah kamu melihatnya? Nabi tanya dah, pernah tengok perempuan yang kamu nak jadikan isteri? Lelaki itu menjawab, belum tengok. Zaman Nabi itu tak tengok. Sebab tu Nabi suruh pergi lihat, sebab dia tak pernah tengok. Nah, tu tengok hari-hari lihat apa gitu. Lelaki itu menjawab, belum, dia tak pernah tengok perempuan itu, tapi dia perempuan lah. Kena pastikan dia perempuan, dia tidak boleh lelaki. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana lelaki? Macam mana lelaki minang lelaki? Macam mana? Lelaki yang sudah menukar jantina. Lelaki yang sudah menukar jantina, dia jadi perempuan. Jadi perempuan pada pandangan dia dan pada pandangan masyarakat. Pada pandangan agama, dia tetap lelaki. Sebab dia lahir adalah seorang lelaki, dia tupi tukar jantina. Jadi perempuan, maka hak lelaki dikenal dia masa tengok dia macam perempuan. Dia tak tahu asal-usul perempuan ni, asal dia lelaki. Sebab tu kena tengok elok. Nah, takut silap, salah kita pergi menikah sama dengan jantina, cuma dia pergi tukar jantina. Tak boleh, haram nikah dengan dia. Sebab dia bukan perempuan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena pastikan dia perempuan. Lepas tu dia tak pernah tengok. Dia tahu tu perempuan, tapi cuma dia tak pernah tengok. Maka Nabi kata, pergilah dan lihatnya terlebih dahulu. Maka Nabi suruh pergi tengok sebab dia tak pernah tengok. Kerana kebiasaannya pada mata wanita Ansar itu. Sebab wanita yang nak pinang adalah wanita Ansar. Ansar ni orang Madinah lah, tuan-tuan. Ada sesuatu Nabi kata, nah, fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Sesungguhnya pada mata orang Ansar ada sesuatu. Nabi sebut gitu. Nah, dalam kurungan orang terjemah tulis yang kurang menyenangkan. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia ikut bangsa lah. Bangsa ni mata dia jenis tu. Nah, bangsa ni hidung dia jenis tu. Jadi berkemungkinan kamu daripada Mekah, dia tidak sama dengan Madinah. Orang Madinah mata dia tak tahu lah macam mana. Jadi orang Mekah mungkin kurang selesa dengan mata macam tu. Contoh kita kata mata sepek, boleh kata itu. Aku takut Dani marah. Contohnya mata sepek. Jadi kita kenal dengan mata sepek. Yang sih, jawab sekali. Tak kenal, betul kita tengok. Tu Nabi kata, fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Karena pada mata orang Ansar ada sesuatu yang mungkin kamu tak kenal, takut dia juling ke apa. Nah, pergi tengok dulu. Macam tu. Kamu nak kenal betul-betul berkenan dengan dia. Tak apa. Kalau mata sepek pada kamu suka, tak apa. Takut kamu tak suka. Jadi kena tengok dulu. Nah, itu bukti. Yang kata boleh seorang lelaki melihat perempuan yang nak dijadikan bakal isteri setelah dia berazam dan putuskan nak jadikan perempuan tu bakal isteri dia, bukan pergi melawak. Dah baca kitab kata boleh tengok, dia pergi melawak minta nak tengok, sedangkan dia main-main tak boleh, main haram tak boleh tengok. Hak ni betul-betul nak nikah ni bukan melawak. Nah, maka dia boleh, dia haruskan berpandukan hadis ini dan banyak hadis lagi lah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu perkara pertama yang Nabi suruh lelaki ini yang datang jumpa dia cerita nak nikah. Perkara pertama Nabi suruh dia, sebab dia belum tengok, Nabi kata kamu pergi dan tengok dulu bakal isteri kamu setuju ataupun tidak, berkenan ataupun tidak. Sebab mata mereka orang Ansar ada sedikit masalah, takut kamu tak suka. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, seorang sahabat nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahawa dia tidak pernah meminang seorang wanita
Dan apabila Nabi SAW diberitahu, baginda SAW menyuruh melihatnya terlebih dahulu. Nabi sebut, sabda Nabi SAW, unzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma. Maksudnya lihatlah dulu kepadanya. Ini kerana yang demikian itu dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua. Itu hikmah dia. Mana bila kita dah tengok lelaki, dah tengok perempuan, perempuan pun kena tengok bakal suami dia. Bukan kata lelaki saja ni, perempuan pun sama lah. Dia kena tengok bakal suami dia. Bila dia dah berkenan dan bakal suami pun dah berkenan, maka bila dah kahwin tu, dia akan kekal lah sikit. Walaupun masalah perkahwinan itu banyak lagi. Masalah-masalah dalam perkahwinan itu banyak. Tapi ini hak mukadimah awal. Kalau sama-sama dah kenal, jadi insya-Allah dia akan lebih tahan tempoh perkahwinan itu. Dan kalau boleh yang kita nak doa, selalu doa hingga ke jannah, hingga ke syurga lah. Bukan sekadar sampai mati. Ni sampai mati, mudah-mudahan kekal sampai mati. Lepas mati pisah, ni untuk syurga, ni untuk neraka. Tu je. Sebutlah kekal sampai ke syurga. Kerana lepas mati pun boleh hidup bersama lagi dalam syurga. Tu cantik doa. Kekal sampai ke syurga, ke jannah. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu hikmah untuk kita nak ambil kesukaan kita, setuju ataupun tidak kita melihat itu, bila kita melihat. Baik, lalu Al-Mughirah pun datang kepada ibu bapa wanita itu serta memberitahu keduanya apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dia Mughirah bila Nabi sebut itu, dia pergi jumpa ibu bapa perempuan tadi. Dan dia cerita Nabi suruh datang tengok dululah anak dia. Kalau dia kenal, dia nikahlah. Kalau tak kenal, tak dia. Tetapi ternyata seolah-olah mereka kurang senang terhadap permintaannya itu. Ini ibu bapa zaman Nabi ni, tak boleh. Tak apa nak suka, tengok anak kami. Macam tu. Secara kebetulan wanita itu mendengar apa yang dikatakan Al-Mughirah itu dari dalam kamar. Dia dengar dalam bilik dia. Dia tak tunjuk muka, tapi mendengarlah. Bilik mereka dengan gambar macam bilik kita. Bilik kita ni dengan simen. Dia mungkin balik tirai saja. Yang telinga dia boleh mendengar perbualan Mughirah dengan bapa dia. Baik, bila dia dengar macam tu, lalu dia menyampuk. Boleh menyampuk. Bukan semua tempat tak boleh menyampuk. Untuk kebaikan boleh menyampuk. Ada masalah. Setengah ustaz nak mengajak nak menyampuk pun boleh. Tapi jangan menyampuk banyak, aku spot nanti. Tak ada dekat menyampuk. Dia cakap nyampuk. Masalah lah. Apakah benar Rasulullah SAW menyuruhmu untuk melihat tu? Dia tanya daripada bilik, daripada sebalik tirai lah. Apakah benar Rasulullah SAW menyuruhmu untuk melihat tu? Sekarang lihatlah. Kalau sekarang lihatlah. Kalau benar lihatlah, kata wanita tersebut. Selepas itu Al-Mughirah berkata, aku pun melihat wanita itu, kemudian aku berkahwin dengannya, mana dia kenal. Nah, itu hadis yang kedua yang kata dalil ataupun nas yang boleh melihat, seorang lelaki boleh melihat bakal tunang. Baik, dalam hal ini Nabi SAW tidak pula menetapkan kepada Al-Mughirah dan lelaki sebelum ini akan kadar dan tempat dibolehkan. Dua hadis ini tetap kita tengok di mana. Nabi cuma tanya, kamu lihat ke belum? Hak waktu dia kata belum. Mughirah pun dia kata belum. Nabi kata pergi tengok. Pergi tengok tu, tengok benar apa nak tengok. Tak sebutlah hadis ni. Tidak sebutlah hadis ni tempat untuk dia lihat pada tubuh seorang perempuan tadi di mana. Baik, jadi Nabi tidak menetapkan dalam hadis ni kepada Al-Mughirah dan lelaki tadi yang sebelum ini akan kadar dan tempat dibolehkan bagi setiap orang yang meminang itu melihat wanita yang dipinangnya itu, di mana tidak ditetapkan. Maka ini kerja ulama. Waktu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi kita ulama-ulama akan carilah. Kalau tidak ada maka mereka akan cari. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau tak jumpa, mereka akan berijtihad. Itu ulama. Baik. Berkata sebagian ulama terbatas pada wajah dan telapak tangan sahaja. Ini termasuklah mazhab Syafi'i. Lihat tu hanya lihat kepada wajah muka dia,
dan juga pada telapak tangan. Dua tempat ni saja yang boleh dilihat. Akan tetapi sudah ditetapkan terdahulu dari ini. Ini Syekh Qadawi buat satu kritikan. Akan tetapi sudah ditetapkan terdahulu dari ini, kita melihat dulu ni, bahawa wajah dan kedua tapak tangan itu memang dibenarkan melihatnya selain daripada mazhab Syafi'i, dengan syarat tidak ada syahwat, tanpa ada syahwat. Juga selain daripada meminang. Mana tak minang pun boleh tengok. Hak bukan Syafi'i lah. Syarat dia tidak ada syahwat. Jadi apa guna kalau pergi nak tengok meminang itu, tengok benda yang sama yang boleh dilihat waktu tak minang. Waktu tak minang pun boleh tengok muka dengan dua tangan hingga pergelangan tangan. Masa nak minang pun pergi tengok benda yang sama. Ini nama dia tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah hasil. Faham tak? Faham tak? Apa dia tegang? Menghasilkan benda yang sudah hasil. Nasi dah masak, hampir masak lagi bau. Nak masak ni masak beras sebelum dia jadi nasi. Nak masak beras bau dia jadi nasi. Nasi dah masak, tiba-tiba pergi masak nasi. Nak jadi apa ni? Ya, bubuk lah. Tu tak reti. Tu tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah berhasil. Dia tak minat pun boleh tengok, minat pergi tengok juga benda yang sama. Ni Syekh Qadawi kata, kalau kata setakat itu saja boleh tengok, jadi pendapat-pendapat yang kata boleh tengok muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan walaupun tak meminang, jadi tidak ada makna di situ. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Sesuatu hal yang terkecuali, maka sewajarnya lah dibolehkan melihat lebih daripada keadaannya yang terbiasa. Patut kena lebih lah daripada dua tangan dan juga muka. Tapi hak kita Syafi'i tetap sama lah. Sebab Syafi'i pada asal tak boleh tengok. Jadi bahasa meminang boleh tengok, tak ada masalah dalam Syafi'i. Hak masalah pada mazhab lain. Jadi mana hak mazhab lain kena lebih sikit daripada itu. Baik, memang terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan, iza khataba ahadukumul mar'ata faqadru an yanzura minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maksudnya apabila seseorang kamu ingin meminang seorang wanita, maka kadar yang patut dilihatnya untuk membawa kepada perkahwinan, maka bolehlah dibenarkannya melihat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu ada dalam mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri Ibnu Hazmi ni tak pakai dah lah ni. Berpandukan zahir hadis. Berpandukan zahir hadis ini, apa-apa yang kita melihat dia yang boleh menyebabkan kita nak pada dia, maka boleh lihat. Maka ada fatwa yang pelik pernah keluar pada 2014 daripada Mesir, berpandukan mazhab Ibnu Hazmi ini, yang kata boleh melihat semua kecuali bahagian belakang dengan pah, tak boleh. Cik Nasir, nak gitu Cik Nasir. Sebab apa? Sebab kalau dia tengok muka dengan tangan, dia tidak rasa tak minat untuk nak nikah dengan puan tadi. Buka sikit lagi. Cik Nasir senyum sekali dia, muka tak senyum kan. Buka sikit lagi, baru rasa semangat. Dia kata boleh. Makna boleh melihat lebih daripada muka dan tangan hingga pergelangan tangan tu, kecuali hak tak boleh tengok kemaluan depan dan belakang. Hak ni songsang, tuan-tuan. Hak ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu nama dia mazhab Az-Zahiri, melihat kepada zahir hadis. Sebab dia kata sebut, apabila seorang kamu ingin meminang seorang wanita, maka kadar yang patut dilihatnya untuk membawa kepada perkahwinan, maka bolehlah dibenarkannya. Maknanya kalau tengok muka dia tak minat lagi, tengok dua tangan tak minat, kena tarik lagi. Sedap gitu. Itu zahir hadis. Maka pendapat ini kita tak pakai lah. Ini pendapat songsang dalam agama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam hal ini ada sebahagian ulama bersikap mempermudah sekali dalam kadar yang dibolehkan melihat, dan setengah yang lain bersikap tegas. Ada yang bersifat mempermudah, ada yang ambil tegas lah dalam bab ini. Berkaitan kadar yang dibolehkan melihat,
Apa yang sebaiknya ialah kadar pertengahan dan tidak berat sebelah. Setengah pengkaji membataskan kadar yang patut dibolehkan bagi seseorang peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya pada masa kini ialah dalam keadaan ketika dia duduk bersama ibu bapaknya, saudara mara dan mahramnya tanpa segan silu. Mana bila kita nak pergi tengok tu bukan tengok kita dengan dia makna kita dia duduk dalam bilik dia, kita pun masuk dalam bilik, pak dia duduk kat luar, mak dia di luar, pak dia tak hampir masuk dalam bilik hang tengok. Oh sudah. Keluar-keluar beranak. Jengkeleng lagi tu. Maknanya dalam bilik pun mak dia masuk sekali, pak dia masuk sekali, kaum kerabat dia pun ada, mana ada orang lain lah, bukan mereka dua saja. Baik, tambahan pula berdasarkan kefahaman daripada hadis tersebut, dibolehkan bagi si peminang mengajak wanita yang ingin dipinangnya itu keluar, boleh, bersama-sama ayah atau mahramnya, boleh. Nak bawa keluar, ada pendapat yang agak lebih mudah. Dia boleh ajak keluar tapi ibu dia kena ikut, pak dia kena ikut, apa mahram dia lah, dan mahram dia ikut, ataupun abang dia ataupun adik dia sudah akil balik lah, tuan-tuan. Jangan bawa adik umur 6 tahun tadi kau keren, boleh ke dia? Dia bagi 20 sen jalan tu sudah ni duduk bersama dengan Zaitun. Adik dia main 20 sen. Hak 20 sen tu tak boleh jadi. Hak tu bukan dia. Bawa yang tu tak jadi. Kena bawa yang akil balik. Kena. Macam tu. Yang boleh dirasuah tak boleh. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati. Boleh ajak keluar kali tengok. Dan kita nak tengok lebih. Di segi hak fizikal, muka dengan tangan tak apalah. Kita nak tengok lebih lagi. Cara makan macam mana. Pergi KFC. Tengok dia makan tu mana. Kena 15 tu. Jangan mak bini lah. Makan kuat. Contoh saya dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita bawa dia pergi kedai-kedai kain tengok, beli 15 meter beli. Nampak tamak sebelum nikah, tamak dah tak ada ya. Boleh. Hak selain daripada itulah masuk yang bukan aurat lah. Kita nak tengok lagi dari segi dia suka makan, tak suka makan, dia ni jenis minat jenis mana, boleh kita nak perhaluskan. Boleh. Tapi dengan syarat ada mahram lah. Kalau nak bawa keluar ada mahram. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian, dengan sedang wanita itu hendaklah memakai pakaian yang dibenarkan. Pakai tudung labuh, lawan ni tudung tak ada macam. Di pada awal lagi syarat yang tidak boleh lah. Nak bawa keluar, bawa mak pak sekalipun, tapi perempuan tadi dia tidak menutup aurat, hukum dia tak boleh. Okey, yang tidak dibenarkan syarat untuk pergi ke mana-mana tempat yang dibenarkan. Perempuan nak keluar di rumah sahaja wajib menutup aurat, walaupun nak sidai kain, jemuk kain kan di luar rumah. Dia keluar dari rumah dia mesti menutup aurat. Dalam rumah dia tak apa. Kalau tidak ada orang asing. Ada orang asing dalam rumah pun kena tutup aurat. Supaya lelaki yang ingin meminang itu dapat melihat akal pemikiran, cerdik ke bodoh bakal isteri dia, kelakuan dia, tingkah laku dia dan rupa parasnya. Boleh tengok semua. Ini kerana perkara sedemikian termasuk dalam mafhum sabda Nabi SAW yang diungkapkan sebagai kadar yang patut dilihat untuk membawa kepada perkahwinan dengannya. Lihat buku Al-Mar'ah Bainal Baiti Wal Mujtama, Ustaz Al-Bahi Al-Khuli, halaman 24, tak apalah yang tu tunjukkan dia. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kita pun dalam masyarakat Melayu sudah diperkenalkan oleh P. Ramlee, perkenalkan. P. Ramlee dia tidak melihat kepada muka, tidak melihat kepada tangan. Dia lihat pada apa? Jadi saya lihat pada apa? Perempuan. Dia kena berkahwin dengan perempuan. Filem apa? Jangan tengok filem. Musang berjanggut. Jadi dia tak kisah hang muka cantik kan, muka hudu, aku tak kisah. Aku nak dia seorang perempuan. Tu dia campur beras dia dengan garam dia dengan gula sekali. Cik Nasir dia jangan tengok filem Melayu.
dia Pakistan. Dia campur semua ni. Dah buhlah macam tu. Ku haram kamu cukur setiap bulu di pipiku selagi ku tak jumpa seorang perempuan. Bawa ni, pergi sini kata dia sewil, pergi sini kata dia gila. Tu tengok lah. Tengok juga ke bu. Dia nak cari perempuan. Boleh lah, tak ada masalah. Ikut suka hati kita, kita nak nilai di hak mana kita nak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang penting kepada rupa paras, tengok rupa paras. Yang penting kepada kedudukan status, tengok status dia seorang doktor ke, seorang peguam ke, tengok dia suka yang mana. Nah, kita tengok. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lelaki yang ingin meminang boleh melihat wanita itu dengan pengetahuannya. Mana dari segi keilmuan, dia ngaji sampai tahap apa? Darjah 6 ke? Ada PMR ke? Ada SRP, ada SPM ke? Ada STPM ke? Ada ijazah, ada master, ada PhD. Pengetahuan, tahap keilmuannya. Nah, status. Dan pengetahuan kaum keluarganya. Kaum keluarga ni pula ni hak abang jadi apa? Boleh tengok, boleh tengok. Begitu juga dibenarkan melihat kepadanya tanpa pengetahuannya dan pengetahuan sesiapa pun dari kaum keluarganya selagi dia masih berniat untuk meminang. Maksud di sini kalau perempuan, sama ada perempuan itu tahu kita nak tengok dia, nah, ataupun dia tidak tahu, kita buat saja nak pergi, tak pergi tahu pun nak tengok. Jadi perempuan tu pun tak tahu yang orang pergi nak tengok dia. Boleh. Sama ada diberitahu lebih awal kami nak pergi tengok, ataupun pergi saja-saja buat melawak, nah, tapi sambil-sambil tengok. Tu dua-dua tu boleh, tak ada masalah. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang dirinya ketika dia hendak meminang isterinya. Katanya, aku pernah bersembunyi di sebalik pohon untuk melihat wanita yang bakal aku kahwini itu. Dia menyorok di balik pokok nak tengok perempuan. Mana perempuan tu tak tahu pun yang dia nak tengok dan dia nak jadikan isteri. Boleh, walaupun dia tak tahu. Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Al-Mughirah sebelum ini, tadi ini, Nabi suruh dia tengok. Kita dapat membuat kesimpulan bahawa seorang bapa tidak sepatutnya menyekat anak gadisnya daripada dilihat oleh lelaki yang hendak meminang. Sebab bapa perempuan tadi tak nak lagi. Sedangkan Nabi suruh pergi tengok. Jadi bapa kalau ada perempuan, ada lelaki nak melihat anak dara dia untuk dijadikan isteri lah, maka dia tidak boleh menghalang. Dia kena benarkan tengok. Daripada dilihat oleh lelaki yang hendak meminangnya. Jika sememangnya benar lelaki itu bersikap jujur, meskipun ada sesetengah yang beranggapan cara semakin tidak wajar. Ini kerana semestinya semua adat kebiasaan itu wajarlah tunduk di bawah petunjuk syariat dan bukannya syariat yang tunduk kepada adat kebiasaan. Jadi kita kena tunduk kepada syariat, bukan syariat itu tunduk kepada kita. Kalau kita nak kira adat kita, banyak benar kita tak suka lah, yang kita tak setuju. Orang suruh anak kita puasa umur 7 tahun pun kita marah. Dia kata puasa apa? Puasa budak kan? Umur 7 tahun, umur 8 tahun, dia budak lagi nak saya mati puasa. Tunggu umur 15 lalu puasa. Kita jenis tu. Sedangkan syariat ada bab solat. Muru auladakum bis solat wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak-anak kamu solat. Waktu umur 7 tahun kena suruh solat. Suruh puasa tidak ada. Cuma ulama mengkiaskan pada solat. Mengkiaskan pada solat. Suruh anak puasa bila umur mereka sudah 7 tahun. Di segi adat kita, takkan nak puasa budak lagi. Lagi kita suka melawat. Jadi kita kena tunduk kepada syariat. Bukan syariat tu tunduk pada kita. Syariat kata kena pakai tudung. Keluar rumah je kena menutup aurat. Kamu panas ke, kamu tak panas tu bukan cerita dia. Syariat suruh kamu menutup aurat. Buat alasan pula, teruk panas ni. Macam mana nak pakai tudung ni daripada pagi sampai ke petang, rimas lah macam tu. Dia suka nak lawat. Kita tak boleh. Kita kena tunduk pada syariat. Bukan syariat tu tunduk pada kita. Kita tu nafsu lah. Kita tu nafsu. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah orang-orang yang menundukkan nafsu dia dan dia banyak melakukan amal untuk persediaan mati dia. Wal ajiz, orang lemah, orang bodoh itu ialah man atba'a nafsahu hawa. Orang ikut hawa nafsu wa tamanna 'ala Allahil amani, cuma dia berangan-angan nak masuk syurga tapi dia tidak menjalani
perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan ahli syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kena tunduk pada syariat, bukan syariat tunduk pada kita. Demikian juga tidak dibolehkan bagi si bapa atau si pembina atau yang dibina mengambil mudah terhadap perkara ini, sehinggalah berlaku sesuatu yang tidak diingini antara pemuda-pemudi di atas nama peminangan dengan membiarkan mereka keluar berdua-duaan ke tempat hiburan, menonton wayang dan sebagainya, sedangkan tiada seorang mahram pun yang turut bersama, sebagaimana yang dilakukan oleh anak muda pada masa ini yang bercinta, suka meniru budaya dan adat kebiasaan serta tradisi pemikiran orang-orang barat. Siapa jadi bapa di sini, siapa jadi ibu di sini, jangan mempermudah. Nah, bila tunang, kira ada lesen, satu lesen besar. Bila dah tunang, ada lesen, boleh bawa dulu, pakcik tak izinkan kamu bawa. Lah kamu dah tunang, pakcik izinkan. Tak boleh bermudah-mudah. Tunang bukan tiket, bukan lesen untuk seorang lelaki bawa seorang perempuan ke mana dia suka. Hari ini bukan kata tunang, belum bertunang, tak tahu nak tunang ke dak, bawa dah tu je nanti. Betul tak? Anggap tu. Nah, berkapul-kapul. Yung sana, yung sini, Lata Bukit Hijau, Lata Ibui, Lata Mengkuat. Lah kali semua Lata hak ada ni, Uzza tak ada, Lata dah. Semua sudah diisytihar sebagai tempat yang berkemungkinan besar berlaku kepala air. Bagus. Tempat-tempat macam ni memang tempat depa. Nah, tempat-tempat macam ni tempat-tempat mereka. Kalau 31 Ogos, Lata. Nah, tahun baru, Lata. Cuti ya, Lata. Tu je sih. Macam mana saya tahu Lata? L-A-T-A. Lata ni sungai, tempat pemandian, ada batu, piduk atas batu. Tulis nama atas batu. Tulis nama atas batu. Lagu pi tulis. Nah, Latifah and Ramli 1985. Tulis. Sampai lah boleh tengok. Hak diukir atas batu sampai lah boleh tengok. Kalau batu tu ada, batu tu ditimbuh dengan tangan, tak nampak batu. Tak ada. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itulah tempat-tempat maksiat yang sering didatangi oleh mereka-mereka ini. Nah, tak boleh. Sebelum berkahwin, sebelum bertunang lagi tak boleh seorang bapa nak benarkan anak perempuan dia dibawa oleh lelaki pergi ke mana yang dia suka. Selepas bertunang pun tidak boleh benarkan. Bertunang bukan lesen. Nah, yang boleh selepas berkahwin, bawalah, nak bawa pergi mana pun. Nak pergi mana je nasib? Awan biru. Bulan madu di awan biru. Tak apa pergi kalau dia. Tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita hak jenis-jenis kaki kuliah. Orang pergi kaki kuliah ilmu, jangan sekali-kali lah membenarkan anak-anak perempuan kita keluar dengan lelaki yang bukan suami dia. Dan anak lelaki pun sama, kena pesan, jangan duk bawa anak dara orang. Jangan duk bawa anak dara orang. Kalau nak sangat, kita kat ayah, kita kat abah, kita kat bapa, kita masuk Mina, menikah, bawa lah di Mina. Tu jangan sih. Yang benar-benar kita kena jaga. Benar-benar kita kena jaga dalam masyarakat kita hari ini yang banyak masalah yang berlaku dari segi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan berbanding masyarakat zaman dulu. Sampai perempuan pun dia tak pernah tengok, sampai nak nikah tu Nabi suruh pergi tengok sebab kau tak pernah melihat. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi kita dapat kesimpulan, kita ambil mazhab kita Syafi'i. Nah, sunat seorang lelaki yang nak berkahwin, dia melihat kepada bakal tunang perempuan dia, kepada muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan, walaupun berkali-kali. Dia bukan boleh tu sekali. Mana dia pergi sekali tu dia rasa tak puas, dia boleh pergi kali kedua untuk minta kebenaran. Bakal bapa untuk dia melihat kali kedua. Dia boleh berkali-kali sampai dia rasa puas dia. Nah, untuk dijadikan isteri dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, persoalan hari ini, kenapa dibenarkan lihat kepada muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan, hak lain tak perlu lihat. Semua ni adalah simbol. Dan semua ni adalah simbolik.
Syekh Ali Gum'ah. Ali Jum'ah. Nah, Arab kata Gum'ah. Jim jadi ga Arab ni. Nah, Arab cakap jim jadi ga. Jumu'ah jadi Gumu'ah. Syekh Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir. Dia menyebut melihat kepada muka dan juga tangan adalah satu simbolik. Nah, kita bila melihat kepada muka, dia nak ambil dia berkenan ataupun tidak. Dia berkenan tak kenan pada muka tubuh sama macam situ. Tubuh sama. Sama-sama ada dua tangan, sama-sama ada tubuh, sama-sama ada dua kaki, sama-sama ada kepala, sama-sama ada dua mata, sama-sama ada hidung, sama-sama ada muka. Yang membezakan muka. Kita kenal tak kenal ni tak muka. Tuan-tuan, semat yang dia orang tengok, kadang tengok dia pada belakang. Oh, tengok dia belakang macam nasi. Kan? Kali-kali tengok, oh. Tengok tubuh di belakang tu rasa kenal dah. Contohlah. Dia kali-kali Nah, hidung sempet tu. Hidung kemik, mata sempet. Tuan-tuan, semat yang dirahmati muka itulah menentukan kita kenal ataupun tidak. Seorang lelaki melihat seorang perempuan dia subjektif. Lelaki A suka pada perempuan A ni. Tapi perempuan lelaki B mungkin dia tidak suka pada perempuan A, dia suka pada B. Nah, jadi itu tidak sama. Nah, itu terletak kepada seorang lelaki itu bagaimana dia berkenan dengan perempuan itu. Mungkin dia kenal orang lain, mak dia tak kenal, ayah dia, tapi dia tu kenal. Sebab tu dia tu kena tengok sendiri. Bakal kenal dia. Kalau mak dia kenal, kalau ayah dia kenal, kalau dia tak kenal tak dia. Nah, perkenan tu tidak sama. Jadi si punya diri lah yang perlu melihat sendiri siapakah bakal isteri itu yang pertama. Nah, itu tujuan melihat muka sudah madai lah, ada masalah. Pada melihat kepada tangan dia ada dua sebab. Yang pertama sekali nak menentukan perempuan ini kurus ke gemuk pada tangan dia. Dia tu kurus atau gemuk pada tangan. Sebab ada perempuan dia akan pakai baju besar yang perempuan Islam dia tidak boleh pakai baju ketat. Kalau dia pakai baju ketat dia tidak kriteria menutup aurat dia tidak kena. Dia kena pakai baju yang longgar. Kalau dia pakai baju ketat kita boleh tahu dia kurus ke gemuk berdasarkan ketat. Jadi perempuan Islam tak boleh pakai ketat. Dia kena pakai longgar. Bila dia pakai longgar kita tak boleh nak agak dia ni gemuk ke kurus. Tu je Cik Sim boleh agak tak pakai baju longgar. Cik Sim nak agak dia gemuk ke kurus, boleh agak? Tak boleh. Di mana Cik Nasi agak? Macam hujung 14 lah. Agak di tangan. Kalau yang kurus mesti jari dia kurus. Tak munasabah tubuh gemuk jari kurus. Tak munasabah. Nah, bila jari dia gemuk ataupun pendek dan sebagainya, maka tubuh dia gemuk. Itu boleh melihat di sini, menentukan hak dalam. Jadi sesuatu yang boleh kita lihat di luar, tahu dah dalam macam mana, tak perlu dibuka. Benar betul je nasi. Kita pakar tengok durian, tengok buah luar kita tahu dah buah dalam dan macam mana. Tak payah buka, tak payah tebuk pun. Beli je. Nah, balik buka kita tahu dah buah macam mana. Nah, gitu. Jadi tujuan melihat pada tangan yang pertama nak tengok dia kurus ke gemuk, kita tentukan di situ sebab kita tidak boleh menentukan pada baju dia pakai sebab baju dia pakai adalah longgar. Yang kedua kita nak tentukan dia hitam ataupun putih ataupun kelabu asap pada tangan. Muka tak boleh percaya. Nah, tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati, muka boleh tipu. Pakai kuku putih. Tengok iklan Datuk Syukri dulu. Syukri Alif. Mula-mula keluar TV dia jual apa dia produk dia, apa dia? Iklan TV apa dia? Muka putih, tangan hitam. Ni air. Muka putih, tangan hitam dia kata. Makna muka tu boleh pakai produk bagi putih, tapi tubuh tak boleh buat putih. Tak ada Malaysia nak bagi tubuh kita putih, tak. Muka boleh. Maka tengok muka cuma nak kenan ataupun tidak. Nak tengok dia gemuk, kurus, tengok tangan. Nak tengok dia hitam ke putih, tengok tangan. Sebab hak ni tak boleh tipu hitam ke putih. Tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati begitulah. Nah, lepas tu dia kena buka lah. Kalau hak pakai purdah, dia kena buka lah untuk dilihat oleh bakal suami dia. Yang pakai sarung tangan, dia kena buka. Untuk suami dia tengok.
dia punya tangan kuruskan gemuk, hitam ke putih. Maka sudah memadai, tak perlu kita lihat benda lain. Sudah memadai yang tu, nah maka bolehlah kita buat keputusan, kita suka ataupun tidak, maka kita boleh pinang dia untuk jadikan isteri kita. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai di situ dulu nah. Pukul 9. Jadi kita berhenti dulu, kita akan sambung peminangan yang haram 2 minggu lagi insya-Allah. Ada peminangan yang tak boleh. Nah, apakah peminangan yang haram? Kita akan bahas 2 minggu daripada sekarang.